Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrudin bin Saudin. Nombor bateri 301512. Hari ini saya akan membentangkan mengenai tajuk komunikasi pembangunan untuk subjek SCCA 1013 pengantar komunikasi. Dan pembentangan kali ini kumpulan kami sediakan untuk Profesor Madya Dr. Azlizan bin Talib. Dan ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya, Badrudin bin Saudin, Muhammad Syahmi bin Fauzi, nombor matrik 301606, dan juga Saiful Azri bin Mahasan, nombor matrik 301668. Dan untuk tajuk pembentangan saya hari ini ialah konsep dan proses komunikasi pembangunan terhadap partisipasi masyarakat, pemasaran sosial dan pembangunan inovasi. Yang pertama ialah konsep dan proses komunikasi pembangunan terhadap partisipasi masyarakat. Konsep komunikasi pembangunan menjurus kepada promosi hebahan dan informasi sesuatu pembangunan yang kerajaan ingin lakukan. Kerajaan akan membuat promosi untuk syarikat-syarikat kontraktor untuk melobi atau melakukan tender untuk membuat projek-projek, dan juga hebahan dan informasi itu kepada masyarakat tempat yang pembangunan yang akan dilakukan. Seperti yang kita tahu, pembangunan sering dikaitkan dengan ekonomi, kemajuan bangunan yang besar, tetapi pembangunan tidak tertaluk semata-mata kepada ekonomi sahaja. Dia turut menjurus kepada kesihatan, pendidikan, keselamatan dan sosial. Dari segi kesihatan, kerajaan selalu melakukan hebahan tentang bahayanya wabak-wabak penyakit seperti penyakit denggi, penyakit hepatitis, TB, dan juga baru-baru ini kita digemparkan dengan penularan COVID-19 dan juga informasi mengenai penyakit yang kerajaan lakukan untuk kita mengetahui punca-punca terjadinya penyakit, apa yang akan perlu dilakukan sekiranya kita menghadapi penyakit-penyakit yang tersebutlah. Dan juga kerajaan melakukan hebahan mengenai kesihatan juga, termasuk kerajaan menghebahkan program demam darah dan juga program-program yang berbentuk aktiviti fizikal seperti jogging, larian amal atau larian santai. Dan untuk pendidikan, kerajaan selalu melancarkan kempen membaca untuk memupuk masyarakat di negara Malaysia tentang kepentingan membaca, dan juga kerajaan melancarkan program nilam untuk yang mana setiap satu buku akan dapat satu mata, dan mata-mata yang akan tunggu akan mendapat sagu hati ataupun hadiah daripada pihak sekolah atau kerajaan. Dan seterusnya ialah kerajaan dari segi pendidikan juga, kerajaan melancarkan PDPR, pembelajaran dan pengajaran di rumah, yang terjadi semasa COVID-19. Hari itu kerajaan berpengenakan tiada aktiviti pembelajaran dan pengajaran secara fizikal di sekolah, dan kerajaan berkenakan secara komunikasi dengan menggunakan platform komunikasi online. Dan seterusnya ialah keselamatan.
kerajaan selalu menghebahkan tentang bahayanya uh, yang perlu pekanya kita terhadap keselamatan terutamanya di jalan raya dan selalu program-program yang dijalankan kerajaan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya selalu dilakukan setiap tahun lah. Dan juga dari segi keselamatan juga kita boleh kaitkan dengan keselamatan elektrik yang seperti yang berlaku di Pantai Timur selalu banjir musim tengkujuh. Keselamatan elektrik selalu dititik beratkan menjadi keutamaan dengan menutup suis dan fungsi-fungsi mengalirnya aliran elektrik Dan dari segi sosial pula, kerajaan selalu mendidik untuk etika penggunaan media sosial agar kita tidak terlampau dalam menggunakan media sosial hingga menjadi perkara yang buruk. Dan yang kedua pula ialah konsep dan proses komunikasi pembangunan terhadap partisipasi masyarakat. Uh, Matlamat proses komunikasi pembangunan ini selalunya untuk menggalakkan penyertaan masyarakat dalam aktiviti yang dianjurkan kerajaan dan aktiviti ini untuk mendedahkan masyarakat berkaitan dengan maklumat pelan-pelan pembangunan dan memberi kesedaran tentang kepentingan pembangunan. Sebagai contoh, pembangunan yang dilakukan di sesuatu kawasan itu, masyarakat kawasan itu harus mengambil tahu pelan-pelan pembangunan dan juga kepentingan pembangunan itu dilakukan di kawasan-kawasan yang tersebutlah. Dan elemen penting komunikasi pembangunan inilah untuk program atau projek pembangunan itu berhasil, komunikasi yang berkesan dan maklumat yang tepatlah untuk masyarakat mendapat tahu maklumat-maklumat tentang pembangunan yang dilakukan itu dengan tepat dan tidak menjadi permasalahan yang berbaki di kemudian hari. Seterusnya, ketiga ialah konsep partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam komunikasi pembangunan ini adalah kaedah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap perancangan dan pelaksanaan dan juga penilaian sesuatu program pembangunan yang dilakukan di sesuatu kawasan. Dengan penilaian yang dilakukan ini, kerajaan pembangunan yang dilakukan itu akan dapat meningkatkan kerelewanan dan keberhasilan setiap program pembangunan. Dengan adanya pelibatan masyarakat ini akan mendorong masyarakat setempat untuk meningkatkan potensi dan kemampuan diri untuk sentiasa bergabung memberi idea tentang projek-projek yang dilakukan di kawasan-kawasan setempat. Yang kedua ialah konsep pemasaran sosial dan yang ketiga ialah pembangunan inovasi. Pemasaran sosial ini kita dilakukan untuk mengenal pasti aktiviti sosial masyarakat di kawasan-kawasan tempat yang dibangunkan, sama ada dia boleh mempengaruhi atau merubah aktiviti sosial masyarakat dan juga menghebahkan perkembangan pembangunan dalam aspek kesihatan, pendidikan, kemasyarakatan, ekonomi dan lain-lain. Dan dia juga mengenal pasti aktiviti sosial yang boleh dipertingkatkan atau diubah dan juga mengidentifikasi dan menganalisa kelompok sasaran dan lebih berkesan. Pemasaran sosial ini dilakukan untuk kerajaan mengenal pasti sasaran atau keperluan-keperluan di sesuatu tempat untuk dijadikan untuk dilakukan pembangunan. Contohnya tempat kawasan-kawasan kejiranan atau kawasan-kawasan perumahan tiada balai raya untuk penduduk-penduduk setempat atau masyarakat setempat itu berkumpul atau melakukan mesyuarat dan melakukan aktiviti kemasyarakatan. Dan dengan adanya pembangunan balai raya, kawasan setempat itu boleh mewujudkan jawatankuasa untuk lebih efektif
mengenal pasti permasalahan-permasalahan yang berlaku untuk diutarakan kepada kerajaan lah. Dan yang terakhir daripada saya ialah konsep inovasi dan komunikasi pembangunan. Uh, Inovasi ini merupakan teknologi yang dibangunkan dan digunakan untuk pembangunan berkaitan ekonomi. Yang kedua ialah pembangunan sosial dan juga pembangunan politik. Pembangunan ekonomi ini, teknologi yang digunakan itu dibangunkan untuk membangunkan ekonomi masyarakat-masyarakat sekitar setempat. Contohnya di kawasan itu tiada talian telco ataupun tiada jaringan internet. Uh, Kerajaan boleh membangunkan satu perkhidmatan atau satu menara untuk tempat itu mendapat liputan talian internet ataupun uh, senang untuk mengakses internet lah. Dan juga pembangunan sosial ini melibatkan media, pembangunan sosial untuk masyarakat setempat melakukan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang berbentuk sosial dengan seperti yang saya kata tadi, dengan adanya pembangunan bangunan balai raya, aktiviti-aktiviti kemasyarakatan di kawasan-kawasan pembangunan itu dapat ditingkatkan dengan boleh dijadikan sesuatu tempat untuk meningkatkan ekonomi satu kawasan dan juga untuk pembangunan politik dengan adanya jawatan-jawatan kuasa uh, taman perumahan atau penjiranan itu boleh memberi kesan kepada masyarakat setempat. Penggunaan teknologi komunikasi ini selalunya melalui media massa, media sosial dan juga internet lah. Seperti kebanyakan pada zaman sekarang, kebanyakannya yang menggunakan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Dan media massa ini sepertinya berita dan tak banyak yang sekarang yang membaca surat khabar. Surat khabar juga dalam kategori media massa dan internet untuk masyarakat uh, mendapatkan maklumat, mengakses maklumat tentang pembangunan-pembangunan yang dilakukan di kawasan-kawasan setempat, kawasan yang mereka diami lah, kawasan-kawasan yang dilakukan pembangunan. Itu saja daripada saya dan seterusnya saya serahkan pembentangan kepada Encik Syahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Fauzi. Tajuk tugasan saya ialah kepentingan memahami konsep dan proses pembangunan komunikasi terhadap persepsi masyarakat, permasalahan sosial dan pembangunan inovasi. Baik, di sini komunikasi ialah satu proses yang penting terhadap manusia. Proses komunikasi ini membabitkan perhubungan yang melibatkan penerima, mesej, sumber dan respon. Elemen-elemen ini merupakan faktor primer yang menjadi proses asas dalam komunikasi. Penghantar juga disebut sebagai sumber, iaitu satu perhubungan untuk berkomunikasi kepada manusia. Selain itu, mesej memainkan peranan melanjutkan komunikasi. Penerima pula ialah proses di mana mentafsir maksud yang terdapat dalam mesej kepada individu atau pendengar. Selain itu, maklum balas adalah komponen untuk dijadikan proses komunikasi satu pusingan yang lengkap. Proses komunikasi ini akan jadi lengkap dengan adanya maklum balas. Maklum balas ialah proses menimbulkan rangsangan daripada penerima atau mesej serta kesannya. Dalam erti kata yang lain, ia membentuk maksud. Maksudnya akan terjadi proses komunikasi yang baik dapat dibuat. Sebagai contohlah, saya bagi contoh, si A bertanya kepada si B, awak dah makan ke belum? Si B pun menjawab, ya, saya dah makan. Maknanya satu proses komunikasi lengkap berlaku.
Di dalam proses komunikasi cukup payah bagi komunikator mengasihkan tahap yang ada perbualan yang sedang didengari individu. Dalam pada itu, individu tersebut juga mentafsir makna dalam dirinya juga, penghantar dan penerima. Proses ini terjadi kerana individu itu hendak mengeluarkan maksud, idea dan lain-lain terhadap individu yang lain. Penghantar merupakan orang yang pertama. Terjadinya encode disebabkan minda seseorang sukar dibaca. Maklumat ingin dituju mestilah menerima maklum balas daripada sumber sebelum ditafsir ke dalam kod yang mudah difahami. Perkara ini menggambarkan imajinasi individu ini. Encode merupakan proses penukaran kod minda. Okey, seterusnya emosi, tindakan, perasaan, data atau pandangan tertentu merupakan mesej. Proses ini banyak di antaranya ialah dengan kata-kata, suara, reaksi muka, bahasa badan dan lain-lain. Selain itu, saluran atau channel merupakan proses di mana penerima disampaikan olehnya melalui cara itu. Di antaranya ialah macam Facebook, TV, live, majalah, surat khabar, Instagram, TikTok, rakaman video dan lain-lain. Seterusnya menggunakan mata untuk melihat dan menggunakan suara untuk memberitahu menjadikan perkara ini paling berkesan. Selain itu, cara lain kita memeluk seseorang tanda kita simpati kepada seseorang kehilangan keluarga tercinta, bermakna bukan daripada perkataan. Proses mesej yang baru diterima daripada penerima dipanggil dekod. Jikalau pesanan tadi disalahertikan, maka terjadilah kesalahfahaman dan dalam kata-kata boleh menyebabkan perkara tidak diingini berlaku. Penerima bergantung tahap penerima mentafsirkan kembali kod yang disampaikan tadi. Tindak balas atau feedback penerima mengenai mesej yang disampaikan oleh penerima akan berlaku. Respon akan terjadi bukan sahaja dalam bentuk badan, bahasa lisan dan lain-lain. Konteks dalam komunikasi sangatlah penting. Antara tempat berlakunya proses komunikasi ialah di pejabat, dalam bilik mesyuarat, perjumpaan, lawatan dan lain-lain. Selain itu, suhu psikologi yang terdapat dalam bilik tadi sedikit sebanyak mempengaruhi proses komunikasi suasana berlaku. Apabila terjadi gangguan proses penyampaikan mesej, ia dipanggil gangguan noise. Semasa proses komunikasi berlaku, gangguan tadi mungkin datang dari dalam atau luar komunikasi berlaku. Eksternal termasuklah kebisingan, suara orang awam, bunyi orang berjalan dan sebagainya. Dari dalam, internal, pemikirannya dan perasaannya kita menguasai kita pada keesokan hari dan seterusnya. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Azri bin Hasan bernombor metrik 301668 akan membentangkan tentang kesan dan sumbangan komunikasi pembangunan terhadap partisipasi masyarakat, pemasaran sosial dan pembangunan inovasi. Pembangunan komunikasi merupakan aspek penting dalam meningkatkan pembangunan masyarakat. Komunikasi yang berkesan memainkan peranan penting dalam menggerakkan komuniti dan meningkatkan kesedaran umum. Perkembangan dalam infrastruktur komunikasi seperti hari ini adalah seperti internet, media sosial dan media massa membolehkan penyebaran maklumat yang cepat dan meluas serta meningkatkan penglibatan masyarakat dalam pelbagai bidang komunikasi. Akses yang lebih meluas melalui pelbagai medium komunikasi membantu rakyat menyuarakan pendapat terus kepada kerajaan. Tambahan pula, peranan media yang sering memberi tumpuan dan menyiarkan pandangan orang awam menyumbang kepada pertumbuhan idea untuk proses penggubalan sesuatu dasar dan pelan perancangan terhadap program pembangunan komunikasi yang berkesan
dan bersifat terbuka dalam menyokong sistem demokrasi di negara ini. Hal ini kerana dengan adanya platform untuk menyuarakan pandangan dan cadangan, kerajaan dapat mengenal pasti kelemahan-kelemahan yang wujud dalam sesuatu dasar yang diperkenalkan hasil daripada kritikan daripada semua lapisan masyarakat. Kalau kita lihat pada hari ini, contoh seperti laman Facebook dan TikTok, kebanyakan orang lebih suka menyampaikan pendapat melalui medium-medium seperti berikut. Melalui pelbagai media seperti hari ini, masyarakat boleh menambah ilmu pengetahuan berkaitan isu-isu sosial, ekonomi dan politik. Hasil daripada ilmu pengetahuan yang diperolehi itu akan turut menyumbang kepada pembangunan sosial. Selain itu, kesan terhadap pembangunan komunikasi turut menyumbang kepada nilai ketulusan kerajaan melalui proses semak dan imbang oleh masyarakat. Komunikasi yang terbuka antara kerajaan dengan masyarakat semestinya dapat mewujudkan nilai kepercayaan terhadap dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan. Langkah ini penting kerana sesuatu kejayaan dasar yang ingin dilaksanakan haruslah mendapat sokongan daripada masyarakat. Seterusnya, saya memohon kalian kepada kesan atau sumbangan pembangunan komunikasi terhadap permasalahan sosial. Pembangunan komunikasi terhadap permasalahan sosial boleh didefinisikan sebagai strategi komunikasi untuk mencapai tujuan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Antara sumbangan komunikasi terhadap pembangunan sosial adalah seperti siaran media melalui kempen-kempen kesedaran yang dilancarkan oleh pihak kerajaan. Sebagai satu contoh, pelancaran kempen anti merokok. Tujuannya adalah untuk mempromosi gaya hidup yang sihat. Melalui kaedah ini juga dapat menyumbang secara tidak langsung kepada kesejahteraan sosial negara dan membantu ke arah membina masyarakat yang sihat dan berpengetahuan. Selain itu, tujuan utama permasalahan sosial adalah untuk mempengaruhi perilaku atau tindakan dalam masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif yang disalurkan melalui pelbagai jenis media, akan dapat mempengaruhi individu untuk melakukan sesuatu keputusan yang lebih positif dengan mengetahui kesan dan keburukan terhadap sesuatu perkara yang ingin dilakukan. Dapat menghindar masyarakat daripada terjebak atau melakukan keputusan yang negatif. Antara yang lain pula, komunikasi yang baik dalam permasalahan sosial dapat melibatkan pemberi pengaruh dari masyarakat. Kewujudan seperti hari ini, kalau kita lihat seperti influencer, dapat memberi tarikan kepada masyarakat untuk mendengar dan menghayati mesej yang dibawa. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan atau sumbangan pembangunan komunikasi terhadap pembangunan inovasi. Sumbangan komunikasi terhadap pembangunan inovasi boleh didefinisikan sebagai penyiaran melalui pelbagai media tentang idea-idea atau proses baru untuk penciptaan inovasi. Antara sumbangan komunikasi terhadap pembangunan inovasi adalah melalui sistem komunikasi yang moden hari ini, masyarakat boleh bertukar pengetahuan dengan individu yang mahir dalam sesuatu bidang tanpa perlu bersemuka. Sebagai contoh, individu di dalam negara boleh berhubung dengan pakar-pakar dalam sesuatu bidang melalui panggilan video sahaja. Panggilan video ini boleh dilakukan secara individu atau kumpulan di luar negara tanpa perlu ke sana untuk bertukar pendapat dan menyumbang kepada pertambahan idea untuk menghasilkan sesuatu inovasi. Selain itu, komunikasi melalui dua arah antara pencipta dan pengguna dapat memastikan inovasi itu saling melengkapi. Melalui kaedah ini, pengguna dapat memastikan bahawa inovasi itu dapat memenuhi kehendak dan keberhasilan terhadap pengguna. Langkah ini secara tidak langsung dapat menguji keupayaan inovasi itu sendiri. Melalui komunikasi juga dapat membudayakan budaya inovatif dalam kalangan masyarakat. Pihak kerajaan boleh melaksanakan dasar membudayakan inovasi dalam kalangan masyarakat. Saya bagi satu contoh. Pihak kerajaan boleh menganjurkan pertandingan inovasi dalam kalangan pejabat awam.
sebagai langkah membudayakan inovasi dalam kalangan masyarakat. Contoh yang paling dekat adalah seperti hari ini, kalau kita dapat lihat, kerajaan ada menganjurkan hari kualiti kepada penjawat awam. Langkah ini bertepatan sebagai langkah yang boleh membudayakan inovasi dalam kalangan penjawat awam. Dan yang terakhir adalah sebagai rumusan yang boleh disimpulkan adalah pembangunan komunikasi yang baik dalam konteks pembangunan inovasi, masyarakat dan pemasaran sosial dapat dicapai dengan lebih efektif supaya dapat membantu terhadap perkembangan sosial dan ekonomi, seterusnya menyokong terhadap kemajuan negara. Sekian, terima kasih.